kesan daripada keputusan yang sangat politis memberi satu impak yang sangat negatif kepada keseluruhan outlook bola sepak Indonesia, Kish. Ini yang sangat kita sayangkan, Kish. Macam mana tengok perkara ni, Kish? Indonesia adalah sebuah negara yang scene bola sepak dia adalah scene yang aku paling sayang. Ya, betul. Dalam semua negara yang aku pernah pergi menonton bola sepak, kepuasan terbesar yang pernah aku dapat menonton bola sepak adalah di Indonesia. Menonton aksi timnas, menonton aksi Persija, menonton pasukan-pasukan lain. Ya. Kepuasan maksimum yang pernah aku dapat sebagai seorang peminat bola sepak adalah di Indonesia. And that's why kita turut sangat berduka dengan tragedi di Stadium Kanjuruhan beberapa bulan lepas. Yang mana kita merasakan ini adalah satu insiden yang akan merobek reputasi bola sepak Indonesia tu dengan lebih besar. Walaupun realitinya bola sepak Indonesia ada banyak lagi perkara-perkara yang positif, yang menggairahkan, yang cukup seronok untuk kita saksikan. Ini adalah lagi satu. Korang boleh tengok sedutan itu daripada perbualan Bola Itu Live. Aku bersama Faiz di YouTube Astro Arena, di mana kita menyentuh Indonesia dan juga apabila mereka hilang hak penganjuran untuk Piala Dunia bawah 20 tahun. Tapi sekarang kita nak kembali ke Gol Penanti tetapi kekal bersama tema Indonesia, kerana Cunang, di Indonesia sekarang ada sebuah juara Liga 1 yang baru. Dalam beberapa tahun lepas, yang banyak mendominasi Liga 1 adalah Bali United, yang Persija Jakarta juga pernah mendominasi, Bayangkara FC juga beberapa tahun lepas. Tetapi musim ini yang menjadi juara Liga 1 Indonesia adalah PSM Makassar, pasukan yang berpangkalan di luar Kepulauan Java juga, yang mencipta satu sejarah baru selepas sekian lama tidak menjuarai apa-apa kejohanan, Cunang. Dan kejuaraan ini adalah satu kejutan yang besar di bumi Indonesia sebab mereka hakikatnya tidak memiliki resources seperti gergasi lain. Seperti contoh, stadium mereka tidak berada di kota Makassar tetapi berada di Parepare. 150 km away daripada kota Makassar. Dan kalau kita mengambil kira realiti bahawa musim lepas juga mereka hampir disingkirkan. Kedudukan mereka tahun lepas tu bawah nombor 10, rasanya 14 ke 15 kedudukan mereka di tangga Liga 1. Rombakan berskala besar skuad yang berlaku sebelum permulaan musim ini dan sekarang mereka berjaya menjuarai Liga. Kita nak mula dengan melihat statistik secara am. Ini statistik PSM Makassar di pentas Liga 1 musim ini. Jumlah kemenangan 21, yang tertinggi di kalangan semua pasukan Liga 1 setakat ini. Ini adalah setakat ini. Masa korang tengok episod ni mungkin ada tambahan satu perlawanan dah, sebab mereka berbaki 2 perlawanan lagi di Liga. Jumlah tewas hanya 2 kali. Musim ini mereka hanya tewas 2 kali sahaja. 60 jaringan, kedua terbanyak di pentas Liga 1. Bolos 24, rekod defensif terbaik di Liga 1 Indonesia. Percubaan 433, kedua terbaik. Dan yang paling penting, purata kawalan bola. Mereka adalah pasukan yang paling bawah sekali dari segi kawalan bola. 41.2%, bermakna ini bukanlah pasukan yang suka dominate ball possession. Mereka lebih rela memberi pasukan lawan mendominasi ball possession kerana mereka memiliki kualiti-kualiti luar biasa untuk melancarkan serangan dari sudut pandangan counter attack. Dan antara perkara yang kita akan borak lepas ni bila kita zoom masuk pemain-pemain tumpuan adalah kualiti mereka dari sudut pandangan counter attack. Tapi Chun Hang, dari segi realitinya, mereka ada 3 perlawanan yang sangat defining dalam konteks musim ini. Ya, dan di sini adalah 3 perlawanan yang boleh dikatakan menentukan nasib PSM Makassar. Yang pertama bagi saya adalah satu statement victory daripada PSM Makassar. 5-1 menentang Persib Bandung pada bulan Ogos. Dan Persib Bandung ini adalah satu pasukan antara gergasi di bumi pencabar Indonesia. terdekat mereka. Ya, dan 5-1 menentang mereka adalah satu keputusan yang luar biasa, Kish. Dan kalau kita lihat kepada bulan Februari, mereka telah menang 1 dengan Rima FC dan juga lagi 1 menentang Persib. Saya nak tekankan di sini, perlawanan pertama yang berlaku pada 29 Ogos ini apabila mereka menewaskan Persib Bandung bukan sekadar penting kerana ia adalah Persib,
tetapi juga kerana ia berlaku lebih kurang 5 hari selepas mereka dibelasah oleh Kuala Lumpur dalam aksi Piala AFC 5-2 di Stadium Ceras. Cara untuk bangkit balik, pulang ke Indonesia, belasah Persib Bandung 5-1. Penting. Bila mereka menewaskan Arema FC dalam perlawanan tersebut, kedua-dua pasukan ada menerima kad merah. Satu perlawanan yang sangat berintensiti tinggi, tetapi jaringan tunggal Yuran Fernandes memastikan mereka mendapatkan kemenangan yang cukup berharga. Yang ini tak payah cakap lah. Yang ini sebab Liga nak hampir tamat, anda berdepan dengan pencabar terdekat, dapat kemenangan, sudah tentu tonik tambahan. Ini adalah 3 detik terbaik. Cunang, fakta-fakta menarik daripada kejayaan PSM Makassar di pentas Liga 1 Indonesia musim ini. Kita telah mengumpulkan beberapa fakta yang menarik tentang PSM Makassar, dan kita di sini adalah yang pertama, PSM Makassar memiliki skuad kedua termuda di pentas Liga 1 Indonesia. Banyak pemain muda dan diketuai dengan beberapa pemain senior untuk membantu mereka. Nombor 2, kali terakhir PSM Makassar menjuari sebuah pertandingan Liga di Indonesia datang pada musim 1999 to 2000, dan itu membuktikan kejayaan pada musim ini yang sangat istimewa. Mereka sudah menunggu 23 tahun untuk menjuarai Liga sekali lagi. Dan kalau kita tengok nombor 3, mereka membawa masuk hampir 22 pemain baru. Yang saya sebut tadi, rombakan berskala besar. Ini dia. Bintang PSM Makassar, William Pluim mencatat 18 penglibatan gol, 10 jaringan dan 8 catatan assist. Manakala penjaga gol Muhammad Reza Pratama muncul, penjaga gol paling selesa keluar dari kawasan. Jadi dia penjaga gol yang sangat proaktif. Dia keluar daripada kawasan sebanyak 64 kali sepanjang konteks musim ini. Tetapi Cunang, ada 3 pemain yang paling penting dalam pasukan PSM Makassar. 3 tunjang utama mereka. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah kapten pasukan mereka, William Pluim. Dan William Pluim ini adalah boleh dikatakan antara pemain terbaiklah di Liga 1 Indonesia. Umur 34 tahun Ya, dan seperti yang dikatakan, 18 goal contribution, 10 jaringan dan 8 bantuan jaringan. Dan di sini anda boleh lihat beberapa goals yang dijaringkan pada musim ini. Satu gol yang cukup baik, dia memiliki teknik yang cukup baik, dan ini adalah satu tandukan bola yang sangat klinikal menentang Persib. Akan sentiasa berada di tempat ataupun kotak penalti untuk menyudahkan peluang kepada pasukan. Anda sendiri boleh lihat di sini banyak jaringan-jaringan dia hasil daripada gerakan serangan balas yang laju. And that's why key passes dia pun tinggi, hantaran ke final third rating yang sangat tinggi juga. Tapi Cunang, bila kita menyebut gerakan-gerakan balas yang pantas dan laju seperti yang kita tengok dalam klip tadi itu, salah satu kunci terpenting dalam melancarkan segala serangan balas yang laju ini adalah Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri. Yes. Dan Yaakob Sayuri muncul antara wingback yang paling sempurna di Liga Indonesia pada musim ini. Sebab kalau kita lihat pada bantuan assist musim ini, bantuan jaringan 6 di tangga kedua. Dan beliau adalah seorang wingback yang banyak menghantar bola ke dalam kotak penalti, terutamanya hantaran lintang, sebagai seorang pemain yang cukup efektif di bahagian wide area seperti di sini, melakukan satu hantaran lintang yang cukup progresif ke dalam kotak penalti untuk membantu menjaringkan gol kepada PSM Makassar. Yaakob Sayuri dan juga adik dia iaitu Yance Sayuri. Gandengan adik-beradik Sayuri ini memukau penonton Liga 1 Indonesia sepanjang musim 2022-2023, dan kini mereka juga memukau perhatian ketua jurulatih timnas iaitu Shin Tae-yong, kerana kedua-dua individu ini sudah pun masuk ke dalam kamp kebangsaan. Seorang pemain yang sangat penting dalam sistem pasukan PSM Makassar. Tapi yang ketiga siapa, Cunang? Yang ketiga adalah Yuran Fernandes. Antara perpindahan tanpa Yuran musim ini, Yuran Fernandes seorang benteng pertahanan yang cukup berkaliber tinggi di PSM Makassar. Dan kalau kita lihat kepada statistik beliau di pentas Liga 1 Indonesia, 209 interception dilakukan, Kish. Itu adalah satu jumlah yang luar biasa. Sememangnya beliau adalah seorang defensive anchor yang cukup kuat, yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Boleh
membaca penggerakan dan melakukan interception dengan begitu baik. Di sini adalah satu jaringan penalti yang cukup important buat PSM Makassar. Dan yang paling luar biasa, Yuran Fernandez membantu PSM Makassar mencatat rekod bolos, rekod defensif terbaik di pentas Liga 1 Indonesia. Betul lah, orang selalu cakap good attacks wins you games, good defenses wins you titles. Dan PSM Makassar dengan benteng pertahanan terbaik di Liga Indonesia setakat ini berjaya membantu mereka memenangi aksi Liga 1 Indonesia. Jadi Cunang dan aku, kita nak mengucapkan tahniah kepada pasukan PSM Makassar kerana mencapai satu kejayaan yang sangat luar biasa, dan harap-harap satu hari nanti kami berdua boleh berkunjung ke Makassar untuk menonton sebuah aksi Liga 1 Indonesia bersama pasukan PSM sendiri.